untuk meneruskan segmen seterusnya bersama Bel Ngasri. Okay. Allah. Sila duduk Bel. Terpusuk Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Kalau tadi saya jadi MC protokol, sekarang jadi moderator pula. Alhamdulillah. Okay. Semua job awak ambil ya. Oh, dahsyat awak. Orang panggil kita datang je lah Bel. Okey. Baik, tuan-tuan dan puan, apa kata kita berikan tepukan paling gemuruh buat Bel? Bel. Okey, alhamdulillah. Jom Upsi kita sama-sama ya ye. Boleh? Boleh. Alright, okey. 1, 2, 3. Ya ye. Kamu lah Upsi, lagi satu. Bagi gemuruh lagi, boleh? Okey, 1, 2, 3. Ya ye. Alhamdulillah. Baik. Saya dapat lihat ramai pelajar yang tak puasa kat sini. Baik, terlebih dahulu Bel, kami ucapkan terima kasih kerana kesediaan Bel bersama dengan kami pada hari ini. Okay, dan sedikitlah mengenai Bel. Saya sebenarnya tadi Bel, bila kita umumkan bahawa Bel nak datang, ramai yang berpusu-pusu ni Bel. Alhamdulillah. Itu sebenarnya kerusi belah sini tak cukup, kita tambah lagi Bel. Tambah lagi? Kita tambah lagi kursi. Nama pun Upsi kan, mesti ramai banyak kursi. Dekat sini, jangan risau. Banyak lagi tu. Bilik lah belajar apa semua kan banyak. Kalau tak cukup, bilik guru kita ambil. Okey. Alright, baik Bel. Baik, pada anda yang bersama dengan kami pada petang ini, serba sedikit mengenai Bel lah Bel. Saya ada sedikit biodata ni. Saya bacakan sikit je boleh Bel? Boleh. Silakan. Kalau salah Bel betulkan. Kalau tak cukup, Bel tambah. Boleh? Akbar. Baik. Alright. Saya cubalah. Apa cerita dia? Jadi nama beliau adalah Nasrizal Ngasri. Betul lah atau tu. lebih dikenali dengan nama Bel. Bel ni memang mana datang nama Bel ni sebenarnya ni? Dia, cerita pasal Bel ni sebenarnya daripada mak saya. Daripada kecil lagi sebenarnya. Bel ni dah ada, dah wujud daripada umur saya setahun, 2 tahun. Dia jadi Bel tu kalau ikut dalam bahasa Melayunya loceng ya. Loceng. Dia sebenarnya lebih kurang cerita macam Ahmad Albab. Albab tu kan pintu. Yang saya ni loceng. Okey, bila mak saya macam contoh hantar abang atau kakak saya ke sekolah. Saya baby lagi. Tapi bila dengar bunyi loceng, saya pun berbunyi juga. Memekik kan, menangis lah. Menangis, budak-budak kan. So mak saya kata, dia ni apa benda tak boleh dengar bunyi loceng. Jadi mak saya pun kata macam cerita tu Ahmad Albab tu, dah lah kalau macam ni, bagi je lah, letak je lah nama dia loceng. Masya Allah, tak ada sedap lah itu nama. Jadi lepas tu dalam bahasa Inggeris, mak saya pula tak habis-habis banyak masa zaman tu banyak tengok cerita orang putih. Jadi dia sukalah letak nama orang putih. Kan macam cerita Ahmad Albab letak nama Arab. Mak saya pun letak loceng tu dalam bahasa Inggeris Bel. Jadi dia pun letak Bel. Dan seterusnya yang nama ini hanya dipanggil oleh saya family. Tapi bila saya berlakon, saya buat penggambaran, orang-orang dalam syuting apa semua memang panggil saya pun nama Bel. Tapi kalau ikutkan dalam macam contoh dalam sebuah cerita, dia akan letak nama Nasrizal sebagai nama orang kata yang pakai untuk letak dalam apa tu rancangan habis itu apa semua, dalam drama apa semua tu, letak dekat situ credit title Nasrizal. Tapi pada satu masa entah macam mana ada editor, mungkin director ni lupa nama saya sebenar. Apa nama si Bel ni? Letak je lah nama Bel. Dah kemudian sampai ke sudah orang panggil Bel Ngasri. Itu asal dia. Itu dia. Jadi kita semua dah tahu mana datang ataupun mana asal-usul perkataan Bel Ngasri itu. Saya. Baik Bel, kalau kita lihat daripada biodata ataupun kita yang mengikuti perkembangan hidup Bel, Bel sebenarnya ni dah berlakon daripada kecil lagi. Daripada kanak-kanak lagi dah mula berlakon Bel. Saya bermula dalam bidang ini umur 6 tahun lagi. 6 tahun dah start berlakon. 6 tahun lagi. Kalau apa ikutkan dalam bidang ni ramai yang boleh kata otai-otai. Otai-otai pun dianggap saya pun macam otai. Dia ingat saya tua. Wahal umur berbeza.
Sebab saya ni daripada budak, umur 6 tahun dah mula. So jadi umur saya kalau dalam 7 tahun, 8 tahun dah boleh kata dah ada peranan. Okey. Dah ada watak yang boleh saya bawa. Sebab itu masa contoh dalam cerita Kaki Bakar. Okey. Kaki Bakar tu adalah umur saya 11-12 tahun. Watak utama lah tu. Kan? Apa lagi? Kalau ikutkan masa umur 8 tahun, 9 tahun, cerita-cerita dah banyak pun yang saya memegang watak-watak atau peranan utama dalam cerita. Okey. Ya. Dengar nanti saya nak tanya balik ni. Umur berapa start apa semua jangan. Baik, saya nak tanya, semasa umur tersebut 7-8 tahun tu, masa berlakon tu dah memang mula hafal skrip dah lah? Dah memang diberikan skrip dah? Okey, macam saya umur 6 tahun, cantik datang buat air. Alhamdulillah, Okey, ada buat air. alhamdulillah. Pandai awak Macam tahu-tahu. Makan tak ada? Bel, Air je. Bel, dia orang letak je, Bel, tuanglah sekali kan. Tak apa, Bel cakap saya tuangkan. Hai. Okey, tak apa. Okey. Masa di zaman itu, kalau ikutkan saya umur 6 tahun, alhamdulillah saya bermula dengan iklan dahulu. Iklan selalunya dialog dia pendek-pendek, sikit-sikit. Ayah, jom kita makan kari kepala ikan. Tak dialog macam tu, takkanlah tak pandai bengap sangat budak ni. Takkan itu pun tak boleh. Ayah, jom kita jalan-jalan. Takkanlah itu tak pandai. Jadi wataknya, orang kata dialog-dialognya pun pendek-pendek, wataknya pun tak ni sangat. Tapi alhamdulillah, permulaan saya dalam bidang ini, saya tak tahu yang saya tengah berlakon. Okey. Macam mana boleh jadi macam tu, Bel? Boleh kata adalah bengapnya kat situ. Saya ni tak tahu yang saya ni tengah berlakon. Okey. Saya tak tahu apa itu kamera, saya tak tahu apa itu lampu, saya tak tahu apa semua. Saya tak tahu dia ni director ke apa, lantak dia lah. Kan? Saya tak tahu. Jadi bila disuruh, adik cakap macam ni, saya pun cakap je lah. Saya pun berlakon. Jadi bila keluar saja, saya terus terang lah cerita dia, iklan dia masa tu. Kalau awal-awal tu iklan Trojan. Ayah, baju ayah berbau busuk. Okey. Saya rasa ramai yang ingat. Yang geng 8 ingat tak iklan tu? Iklan Trojan. Inilah rupanya dah besar dah pun. Ya, saya. Dan kemudiannya dia orang tengok lakonan saya tu, budak ni boleh berlakon, natural lakonannya. So jadi dia orang pun panggil saya berlakon. Selepas pada itu baru saya tahu yang saya ni. Bila saya dah keluar TV, yang saya cakap itu hari, saya berlakon rupanya. Tapi okey lagi saya. Pada tahun yang sama, malah lah saya nak cerita tahun bila lah. Tapi masa nanti orang tahu pula umur. Tua sangat pula rasa. Saya umur 6 tahun. Habis macam mana adik saya? Darling and dia orang boleh kata mula pada tahun yang sama. Wahal umur dia ketika tu N macam contoh 2-3 tahun. Darling dalam 3-4 tahun. Dia orang lagi langsung tak reti baca atau tak reti nak berdialog. So jadi apa yang dibuat adalah bisikkan dialog tu, suruh dia cakap. Cakap macam ni. Bisik. Dia pun cakap. Jadi macam itulah untuk ni. Jadi sebab itulah membacalah membaca buku ini adalah bagus. Jadi saya relatekan dengan pesta buku kita ni. Itulah pentingnya kita dalam membaca. Alright. Tak kisahlah baca apa pun buku lagi baguslah. Banyak buku-buku ilmiah, ilmu lagi baguslah. Paling ialah kalau komang-komang pun teruk-teruk pun bacalah buku 35. Okey, Bel, terima kasih. Baik, terima kasih. Baik. Di atas penerangan tersebut. Bel, sebenarnya kalau kita tengok TV ada iklan, betul tak? Ada betul. Iklan. So sambil-sambil kita bercakap ni pun ada iklan juga. Alhamdulillah, nasib baiklah. Sebab tak apa, Bel minum air dulu. Sebab saya nampak ramai dekat sini, ada yang ibu bapa, ada yang adik-adik dan juga warga UPSI dan seterusnya. Kita sebenarnya nak bagi tahu bahawa baru-baru ni lah di laman Facebook Naib Chancellor UPSI ada dimaklumkan bahawa penubuhan Suluh Budiman Primary School, iaitu sebuah sekolah swasta antarabangsa bertaraf international school. Baik. Ditubuhkan di Tanjung Malim ni, Bel. Alhamdulillah. Jadi dipanggil Suluh Budiman Primary School.
Jadi makin meriah. iklannya pun dah pun diwawarkan, di mana pengambilan pertama untuk tahun 2024 pun telah dimulakan, telah dipostkan di laman Facebook UPSI dan juga di media sosial. Jadi saya mengajak tuan-tuan dan puan, khususnya ibu bapa yang nak mendaftarkan anak anda untuk darjah 1 tahun depan, Baik. boleh menyertai atau boleh enrol ke Suluh Budiman Primary School yang telah pun dibuka pengambilannya pada ketika ini, Bel. Alhamdulillah. So kalau tak nak pergi sekolah biasa, boleh pergi ke sekolah international school, boleh mendaftarkan diri anda di Suluh Budiman Primary School. Ini adalah inisiatif daripada UPSI, di mana TNCPI sendiri berserta dengan jabatan yang lain di dalam UPSI menubuhkan sekolah tersebut. Apa kata kita berikan tepukan buat Datuk Naib Chancellor TNCPI dalam inisiatif mereka memperkasakan education ataupun pendidikan ke peringkat yang lebih tinggi. Maka semakin rancaklah Betul. UPSI ni. Betul. Macam-macam ada dekat dalam ni. Yes, Ya. itu dia. Anda boleh lihat di laman Facebook rasmi UPSI dan juga di laman Facebook rasmi Naib Chancellor telah pun diletakkan poster-poster tersebut untuk hebahan warga universiti dan juga warga Tanjung Malim. Saya pun rasa macam nak masuk je kat dalam tu. Betul, Bel. Kalau tengok dalam tu senarai khusus senarai pendidikan yang ditawarkan kan, semuanya memang hebatlah, excellent. Baik. Okey, terima kasih, Bel. Kita dah tahu dah sedikit latar belakang Bel zaman kanak-kanak. Menginjak ke usia remaja, Bel. Baik. Bel terus diberikan peranan dalam filem, dalam drama dan sebagainya. Ya. Tapi saya rasa mungkin di awal penglibatan Bel lebih kepada watak-watak serius sebelum menuju ke watak-watak komedi. Ya. Ataupun adakah perbezaan di situ? Sekejap watak serius, sekejap watak komedi ataupun bagaimana, Bel? Alhamdulillah, sebenarnya dalam perjalanan kata seni saya, sebenarnya saya tidak pernah ada plan. Sebab saya daripada budak kecil takkanlah nak plan macam-macam. Saya nanti lepas ni saya nak berlakon macam ni. Okey, umur saya menganjak ke remaja, nanti umur belasan saya nak berlakon macam ni. Tak boleh. Saya bukanlah orang kata plan, tapi alhamdulillah saya rasanya saya nasib. Nasib saya, mungkin saya bersyukur sangat, alhamdulillah perjalanan hidup saya atau perjalanan karier saya Allah bawakan sehingga apa yang berlaku sekarang ini pada diri saya lah. Dan kalau ikutkan pada awalnya saya berlakon memang cerita-cerita yang banyaknya serius. Okey, kalau ikutkan sebab watak ataupun mata orang yang menonton ataupun director menengokkan saya ni lebih kepada situ. Okey, dan saya pernah watak budak-budak, kemudiannya watak budak kelainan upaya. Budak OKU? Ya, betul. Saya pernah membawakan watak kelainan upaya ni boleh katakan 2 tahun. 2 tahun tak ada cerita yang biasa. Yang semuanya kelainan upaya. Okey. Macam tu je sampai sudah 2 tahun. Sampai saya sendiri pun takut dah. Apa orang nampak saya macam ni ke? Contohnya lah. Okey, kemudiannya saya daripada situ saya dalam itu berlaku pada waktu umur saya tingkatan 2, tingkatan 3, tingkatan 4. Dan selepas pada tu muncullah cerita-cerita yang saya berlakon, cerita-cerita yang jadi remaja-remaja yang garang, remaja yang melawan cikgu, antaranya cerita Pak I, Sutun. Masa tu lah mula cerita-cerita macam tu. Itu pun bertahun-tahun, mau 5-6 tahun jugalah saya melakonkan watak macam tu, macam nak bergaduh je. Okey. Tak bergaduh jangan panggil saya berlakon. Sampai tahap macam tu. Ceritanya cerita semua cerita gaduh. Okey, maknanya masa belasan tahun sehinggalah umur saya 20-an. Jadi maknanya Malaysia ni dia memang kalau tengok kita, director tu tengok kita, watak ini, watak gangster sampai sudah. Kan? Padahal dia boleh jadi watak orang alim. Betul? Tapi tak ada Malaysia ni. Dia ni gangster. Bagilah dia watak alim pula. Tengok muka dia ni boleh kot dia bawa watak. Tak ada. Gangster je bagi dia. Sampailah sehingga ini saya nak ceritalah tentang orang kata saya sendiri pun ada yang satu masanya merasakan saya terlalu lama dalam bidang ini. Adik saya sendiri pun ketika berumur 20-an ataupun 21, adik saya darling tu pun, dia sendiri pun dah menghadkan diri dia untuk berlakon beria-ria
sampai kiamat, ya. Maknanya berlakon beria-ria sampai ke sudah. Itu adik saya. Ya, Okey. dia pun terasa umur 21. Umur dia dah abang kata bisnes. Dia buat bisnes pula. Dan masa itu pada ketika dalam umur saya 26, 27, saya sendiri merasakan Allahu Akbar, berapa lama aku ni nak berlakon. Adik sendiri pun dah bertukar profession. Bukanlah tukar profession, masih boleh berlakon. Dia dalam bidang dia juga, bidang seni. Sebagai tukang orang keluar duit aja. Makanya dia lebih berduit daripada saya. Kalau saya ni setakat berlakon sampai sudah, biasa je lah. Okey? So dia kata, saya sendiri kata, sampai bila saya nak ni? Entah macam mana. Saya rasa saya nak seronok, saya nak enjoy dalam bidang ni. Saya tak nak sedih-sedih, saya tak nak lagi buat cerita cekik orang, pukul orang apa semua, tak mau dah. Saya nak enjoy. Dan hidup saya memang macam ni perangai. Adalah director-director yang ketika itu yang nampak saya, dia ni sebenarnya boleh buat komedi. Tu. Dan muncullah saya dalam wajah saya ni ada dekat-dekat masa zaman itu, dekat Salam Pantai Timur, kalau anda pernah tengok. Kemudian saya masuk dalam senario yang buat tiap-tiap minggu tu. Episod tu boleh kata bertahun jugalah, 2-3 tahun saya terselit. Okey. Terselit dekat situ. Saya, Ropi, Abius, ini muka menyelit. Kamilah muka-muka menyelit tu. Ada saja dekat situ. Okay. Lepas tu kemudian ditutupnya rancangan itu digantikan dengan edisi khas. Edisi khas. Pernah tengok edisi khas? Dekat situlah. Boleh kata itu antara permulaannya. Dan kalau ikutkan pada waktu-waktu itu juga, saya adalah juga terbabit dengan cerita-cerita komedi serba sedikit. Adalah. Dan kemudian bila orang nampak watak komedi itu, sampailah sekarang alhamdulillah orang suka pula saya buat komedi, saya melawak. Dan alhamdulillah apa-apa pun bagi saya, selagi ada yang nak tengok, selagi ada yang nak menyokong, selagi ada yang orang kata support, orang kata nak saya masih berada dalam bidang ini, insya-Allah saya akan terus bersama-sama dengan anda semua sampai bila-bila. Amin, insya-Allah. Ya, kita apa-apa pun kita buat yang terbaik, insya-Allah. Bel, saya yakin banyak soalan yang nak diajukan oleh penonton ni kepada Bel sebenarnya. Mereka dah siap dah buat senarai dah. Apa ni soalan ni untuk ditanyakan kepada Bel. Tapi sebelum saya bagi peluang kalau boleh tak payahlah. Tak ada. Sebelum saya bagi peluang kepada mereka untuk tanya soalan kepada Bel, saya just nak tanya satu soalan lah kan. Sebab kita duk nampak pelakon ni, kita nampak benda yang best je. Benda yang glamour je kan. Baik. Tapi kita sebenarnya kita tak tahu di sebalik kejayaan mereka tu, di sebalik lakonan mereka tu, apakah persediaan yang Bel buat, apakah latihan yang Bel jalani untuk menggambarkan watak yang Bel lakonkan tu, atau apa sebenarnya kesusahan atau apa sebenarnya usaha yang Bel buat bagi menjadikan sampai Bel ke tahap ni, Bel, yang orang tak tahu, Bel. Orang nampak kita glamour je. Tapi di sebaliknya orang tak tahu. Apa sebenarnya, Bel? Okey. Sini mungkin ramai juga yang belajar tentang bidang mungkin apa abang panggil kesenian Seni ada. Seni ke, mungkin lakonan ke. Ada ke kat sini ada? Kita ada Fakulti Muzik dan Seni Persembahan, betul? Ada ramai. Ada. Harap. Atau ada yang kat tangan macam sana tak tu. ada je. Tak suka ke? Malu. Okey, alright. Mungkin saya jarang jugalah saya nak berkongsi tentang hal inilah. Dalam bidang saya ni, saya mungkin ada inisiatif yang saya buat demi memastikan orang kata lakonan itu kita buat secara yang orang kata terbaik, ataupun senang cerita okey. Satu benda yang saya tak pernah cerita dekat orang lagi. Setiap kali apabila saya berlakon, pada waktu saya umur dalam belasan tahun apa semua, saya sebenarnya kalau boleh saya tidak mau membawa watak diri saya sendiri.
Okey, mungkin ada sesiapa dekat sini yang mungkin nak sedikit ilmu, nak sedikit tip mungkin. Okey. Okey. Dan inilah yang saya buat selama ini apabila pada ketika itu umur saya tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, tingkatan 4. Kalau awak ikutkan pada masa tu saya banyak berlakon cerita orang kelainan upaya. Apa yang saya buat, saya tengok siapa orang yang ada mempunyai orang kata benda yang kita nak buat tu. Okey, contoh kita cerita pasal watak gangster. Saya pun pergi tengok budak gangster dekat sekolah, macam mana perangai. Ataupun kita tengok cerita lakonan-lakonan daripada orang yang dah terror, yang dahsyat. Mungkin dia ada sesuatu input dekat kita. Macam contoh, dalam cerita saya buat orang kelainan upaya itu, saya perhatikan bagaimana dia makan, bagaimana dia main, bagaimana kalau orang kacau dia. Apa saja yang dia buat tu saya catat dan saya buat. Sememangnya apabila kita membawa sesuatu watak itu, saya bukan orang yang macam itu. Saya tak boleh buat, saya tak boleh saya tak boleh imajinasi. Tak boleh sebab saya tak macam tu. Jadi sebab itu saya buat. Apabila saya buat perkara itu, orang cakap saya buat real. Real. Kenapa awak berlakon ni real sangat Awak ni macam ni ke? Sebenarnya diorang tak tahu. Yang saya sebenarnya cek betul-betul bagaimana orang itu, hidup dia macam mana, makan dia macam mana, tidur dia macam mana, main dia macam mana. Saya boleh duduk sehari, 2 hari. Waktu saya sekolah, saya ambil bas daripada rumah pergi ke tempat hospital. Hospital apa ni dekat mana-mana yang ada orang kata budak-budak macam ni, ataupun saya mungkin kalau saya nak belajar sesuatu watak, saya duduk dekat rumah tu boleh kata sehari. Kalau nak kata saya nipu, pergi tanya adik-adik saya. Dia orang tahulah macam mana saya nak orang kata membawa watak. Jadi disebabkan itu, saya tidak membawa watak diri saya bawa watak orang. Jadi bila kita bawa watak orang, dah bagilah 100 cerita, bagilah 1000 cerita, bagilah 1,000,000 cerita, sudah pastinya takkan sama. Tapi janganlah ceritakan di zaman sekarang. Okey, zaman sekarang bila saya kata saya dah fed up lah. Saya pun sendiri manusia juga. Ada sampai satu tahap kita rasa macam Allah, penatnya aku berlakon aja. Saya dalam bidang ni 37 tahun. Masuk umur 20 tahun pun kau dah rasa fed up buat benda yang sama. Saya ada rasa macam tu juga. Tapi kemudian saya bertukar kepada bidang, bukan tukar bidang, buat cerita-cerita yang banyak melawak. Sebab saya nak enjoykan diri saya. Alhamdulillah, saya dapat perhatikan bila saya enjoy, orang lain pun enjoy. Sebab bagi saya, yang utama dalam bidang saya bukan pasal diri saya. Sebab anda semua ni yang nak tengok saya ni, ini yang paling penting. Betul. Ini yang paling penting. Saya terus terang, saya datang dekat UPSI, memanglah tuan-tuan dan puan-puan, saya tahu ada payment. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, saya nak terus terang, selepas saya menang, tidak ada lain lagi yang saya nak buat melainkan saya nak jumpa anda semua. Itu yang paling penting. Itu dia. Saya nak jumpa pelajar-pelajar UPSI. Saya nak jumpa siapa yang mengundi saya. Ada yang mengundi saya tak? Ramai ni, ada. Alhamdulillah. Moga-moga Allah Ta'ala membalas jasa anda semua. Terima kasih banyak-banyak. Amin ya. Baik Bel, terima kasih Bel. Jadi mungkin saya dah tanya dah beberapa soalan kepada Bel. Mungkin kita nak beri peluang kepada mereka untuk tanya pada Bel. Tapi tak nak banyak lah, kita ambil sikit je, boleh? Okey. Boleh Bel Baik. Saya nak orang yang pertama mungkin boleh bangun dan pergi ke mikrofon di belakang ni, di tengah-tengah ni, untuk bertanya soalan kepada Bel. Ada tak? Okey, dah sedia dah. Sila perkenalkan nama anda dan terus dengan soalan anda. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rendahkanlah sikit, macam kesian tengok. Kan? Saya nak tegur tadi. Tak payah rasa diri tinggi sangat. Saya pun rendah juga kan. Saya tahu masalah awak. Gugup. Okey, silakan. Okey. Macam seksa je. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, saya dah lama minat Abang Bel. Alhamdulillah, terima kasih. Yeay. Yeay. Okey, selain yang kita tahu,
Abang Ben pernah bawa watak sebagai Ajoy dalam drama Pak In kan. Pada tahun tak payah cerita lah. 96 keluar 97. Saya betul. Baik. Dalam waktu tu Abang Bel pernah bawa watak sebagai antagonis. Dan lepas tu baru-baru ni kita memang dah sinonim lah Abang Bel sebagai orang yang komedi semua. Ada tak watak-watak yang Abang Bel tak pernah dapat lagi dan Abang Bel nak cuba bawa di masa-masa akan datang? Itu saja soalan saya. Okey. Baik. Alright. Terima kasih. Terima kasih. Alright. Sudah semestinya watak sememangnya banyak lagi yang saya tak dapat nak buat. Antara contohnya watak orang tinggi. Saya tak pernah belum dapat lagi yang dalam saya lakonan cerita tu orang semua pandang saya macam tu je. Kan? Sebab yang selalu orang pandang saya semua macam ni. Kan? Itu salah satunya antaranya dan pada masa itu kekurangan dari segi itu jugalah yang membataskan saya untuk orang kata membawa watak-watak yang macam contoh jadi macam contoh hero macam Awi dan boyo semua ni. Kan? Jadi watak hero kan. Lepas tu ada orang kata ada heroin kan yang akan bersama-sama dengan kita ke mana-mana saja. Kan? Lepas tu cerita-cerita di mana yang saya tak ada juga adalah bila saya nak contohnya lah cerita jadi ketua gangster ke? Oh, ketua gangster. Bila saya masuk semua orang lari bertempiaran takut tak ada. Kan? Yang kebanyakannya watak yang lari tu saya lah. Takut. Itu antara watak-watak yang selalu dibagi ke? Okey lagi watak apa Watak sebagai atlet pernah bawa? Atlet, sebagai atlet ahli sukan. Main Ahli bola ke, badminton ke, takraw ke, pernah bawa watak-watak begitu sebagai seorang ahli sukan? Okey, kalau ikutkan sekarang ini saya tengah sedang menjalani penggambaran dan tajuk filem yang terbaru ini adalah Harimau Melaya. Okey. Harimau Melaya. Saya sedang berlakon ni. Watak awal yang diberikan dekat saya adalah watak pemain bola. Okey. Pemain bola. Alright, okay, baik. Terima kasih. Kenapa? Tak habis ke? Nak balik ke? Tak apalah. Naik. Okey, baik. Naib Chancellor. Baik, terima kasih Dato' Chancellor. Dia beritahu, bagi tepuk tangan kepada ya. Profesor Dr. Dato'. Boy, semua dia ambil ya. Segala pangkat. Terima kasih. Tapi dia balik sebab bini panggil. Tak ada. Maaf ya. Okey. Okey, baik. Terima kasih, Bel. Alright. Saya belum habis cakap lagi. Betul lah. Kau orang tak tahu harimau apa? Dia kena ngak dengan harimau ke apa? Bukan. Cerita dia pasal yang pemain bola harimau. Harimau Melaya tu, pasukan. Saya adalah salah seorang player. Watak dia Mickey. Watak Mickey. Baru ni dia gol lah. Dahsyat betul. Itulah watak yang diberikan kepada saya. Tetapi tak macam mana ditukarkan watak tu kepada watak lain. Tapi tak apa. Sebab apa watak yang diberikan lebih lagi lah. Tapi maksudnya tak berjaya juga. Hampir saya menjadi seorang pemain bola dalam cerita itu. Tetapi gagal. Jadi belum ada lagi pun boleh dikatakan antara watak-watak yang saya inginkan mungkin ahli sukan. Tapi kalau nak bagi sukan, biarlah sukan yang saya suka. Antaranya saya lebih suka kepada Jim Rama. Saya suka kalau berlakon cerita Jim Rama tu. Seronok aja saya. Gitu je. Okey. Baik. Dengan sukan renang. Tak ada main Acara terjun, Bel. Acara? Terjun. Tak kisahlah, janji dia dalam sukan air. Okey. Okey, baik. Jadi mungkin saya harap jawapan tersebut menjawab kepada pertanyaan. Satu lagi. Watak yang saya belum buat. Yang ini kalau orang panggil memang gila lah. Watak heroin lah panggil aku berlakon. Kenapa? Saya lelaki bukan perempuan. Gitulah.
Okey. Okey. Baik. Baik, terima kasih Ben. Soalan kedua, seterusnya. Ada Soalan yang nak tanya? seterusnya. Ada tak? Tadi ramai yang tanya. Okey, silakan. Silakan. Dah. Tadi beria sangat. Nak tanya lah. Oh, tadi rendah, yang ni nak kena. Yang ni tinggi balik lah. Kan? Mana kita boleh dapat tahu beza antara dia dengan yang tadi. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Abang Ben. Alhamdulillah. Terima kasih. Pertama, saya nak beritahu yang saya ni peminat Abang Ben. Adik saya yang 6 tahun pun dia tahu Abang Ben. Alhamdulillah. Okay, so sebelum kita tahu ya Abang Ben banyak berlakon dengan Allahyarham Mamat Khalid. So apa pengalaman yang terindah lah sepanjang berlakon bawah pengarahan Allahyarham Mamat Khalid? Itu saja soalan saya. Okey, alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Okey, perkenalan antara saya dengan arwah sebenarnya bermula daripada bukan sekarang, tetapi daripada umur saya beberapa tahun. Kalau ikutkan masa saya berlakon cerita, awalnya adalah di bawah penulisan daripada arwah Mamat. Pukul 2 petang, saya budak lagi. Watak saya tu dalam cerita tu satu dialog je. On the way sampai sudah. Arahan masa tu adalah Mak London ataupun Pak Karim lah yang berpisah tu. Watak saya on the way. Last ending dia, saya dekat atas apa ni yang apa tu? Apa ambulans punya ni? On the way. Gitu. Okey. Maknanya daripada situ umur saya masa tu rasa dalam 10, 11 macam tu lah. Dan kemudiannya ada beberapa cerita juga yang saya berlakon di bawah arahan beliau. Antaranya beliau pernah juga mengarah satu episod. Zaman tu saya berlakon antara watak utama lah. Kemudiannya saya ada berlakon cerita Hari Raya Abdullah Rafi. Umur saya masa tu dalam 18-19. Itu jadi selepas saya. Cik Yub Hitler. Bagi tepukan kepada Cik Yub Hitler kita. Alhamdulillah, orang kuat arwah juga ni. Saya dalam cerita tu bagus cerita itu kalau ditayangkan balik lah. Dia perjalanan Hari Raya Abdullah Rafi ni daripada budak kecil sampai dia remaja saya. Kemudian dia dah dewasa, itulah. Dan bila last sekali jadi arwahnya Pak Sami atau Pak Uda lah kalau dalam cerita Pimai tu. Okey, kemudiannya saya dengan arwah ada juga macam contoh dalam cerita sikit-sikit lah. Kemudiannya wataknya sikit-sikit dalam cerita Rumah Pusaka di Simpang Jalan. Itu saya boleh katakan antara leading jugalah. Kemudian contoh Kalimah tu ada juga dipanggilnya, tapi masa tu jadual tak berapa ni. Okey, dan sehinggalah pada 16 puasa itu kami berjumpa balik. Dan sebenarnya sepatutnya saya dalam cerita itu saya tak patut pun berlakon sebenarnya. Sebab apa, itu last minute panggil punya cerita tu. Arwah masa tu tiba-tiba dia nak buat cerita tu. Dan selepas beberapa hari syuting, dia telefon saya suruh datang jugalah, suruh buat. Alhamdulillah, cerita itu memang mendapat orang kata perhatian yang dahsyat daripada seluruh rakyat Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan. Tanpa disangka cerita pasal orang tak puasa, makna ramai orang Malaysia yang tak puasa. Dan 16 bersambung 17, kemudian 18. Okey, dan kemudiannya 18 Kampung Pisang, Kampung Pisang bersiri-siri lah apa semua, macam-macam banyak yang saya buat dengan arwah. Tapi boleh dikatakan sepanjang perjalanan saya bersama dengan arwah, saya selalu terfikir apa, sebab saya kenal dia daripada kecil. Saya selalu terfikir mungkin dia nak hujung-hujung tu kami berjumpa balik. Itu antara yang selalu saya fikirkan. Sebab saya daripada kecil, bagaimana mulanya, kemudian pengakhirannya,
Dan macam contoh Kampung Pisang, kita babitkan semua orang-orang yang arwah sangat, orang kata kenal, sangat baik, memang rakan-rakan dia yang lama, yang semua-semua otai-otai yang saya daripada kecil. Awak boleh tengok dalam cerita-cerita dia, semuanya ada termasuklah dengan Pak Karimnya tu, Uncle arwah Mak London kemudian Aziz M. Osman, kita dapat tengok ada sekali, semua-semua tu daripada yang boleh kata dah purba lah. Kita kenal. Dan momen lain selain daripada itu, saya sangat-sangat teringat masa arwah sakit, dia dapat sedar daripada koma, dia bertanyakan saya untuk dia nak buat 17 puasa. 17 puasa tu adalah yang waktu dia tengah kurus tu. Dia kata, dia cerita, dia mimpi, dia dapat idea sepanjang dia koma tu, dia dapat sampai 20 puasa. Saya pun tanya, koma tu untuk relax, bukannya untuk fikir? Tak ada. Inilah satu-satunya arwah yang memang cukup sesuai, sangat-sangat sesuai untuk kita ceritakan dekat pesta buku ni, tuan-tuan dan puan-puan. Bukan saya, tetapi tentang arwah ni. Seseorang yang daripada awalnya kerjanya membaca sehinggalah ke akhir hayat dia, tuan-tuan dan puan-puan. Membaca itu. Dan tuan-tuan, puan-puan, adik-adik, pelajar-pelajar, semua boleh tahu kan macam mana kerja dia, macam mana karya-karya dia. Semuanya penuh dengan, dalam kita seronok, tapi ada ilmu-ilmunya kat situ. 16, 17, 18 dia dah bagi amaran. Itu 18 tu saya ingat lagi. Dia bagi amaran. 16 orang rakyat Malaysia suka. Wah, bagus kelakar ni. 17. Wah, makin ramai yang tak puasa. Masuk 18 dia jadi risau. Ini dia kata, kenapa pula risau? Biarlah kita kan buat cerita kelakar, orang dah suka. Tak boleh Bel, dia kata. Saya buat 16, 17, saya nak suruh orang puasa. Yang dia orang ni makin ramai tak puasa, kenapa? Jadi sebab itu arwah kata kita buat 18. Macam mana tu? 18 siapa tak puasa masuk neraka. Habis. Nampak? Itulah dia cerita dia, tuan-tuan dan puan-puan. 18 dia buat. 19 arwah nak buat, tak sempat. Tetapi insya-Allah, tuan-tuan dan puan-puan, atas permintaan daripada pelajar-pelajar dekat sini, cikgu-cikgu pun sama naik, termasuklah rakyat Malaysia, insya-Allah 19 puasa akan ada pada hari raya ataupun bulan Ramadan ini, insya-Allah. Atas permintaan ramai. Bila kita tanya arwah dah tak ada, sampai 18 saja, stop lah, tak payah buat, sebab kita takut tak mencapai piawaian apa yang arwah dah buat. Itu adalah karya dia, karya yang terbaik daripada arwah. Tapi saya sangat-sangat orang kata macam atas permintaan ramai ni, semua nak suruh saya buat, nak bakobah, nak yang tak apa 16, 17, nak lawak-lawak tu juga. Saya ajukan benda ini kepada pihak stesen, kepada pihak penerbit, buat sajalah. Kalau nak melingkup ke dan tak nak ke, lepas-lepas ni. Tapi 19 kita buat juga 19 puasa, tuan-tuan dan puan-puan, demi kerana seluruh rakyat Malaysia, insya-Allah. Kalau boleh, insya-Allah tolong support nanti Okey, anda nak tengok kan? Nak ke tidak? Nak tengok 19 puasa ke tak? Okey, yuk Hitler tengok. Nampak? InsyaAllah kita ada. Kita akan try buat yang terbaik. Kita akan try buat macam mana arwah, karya-karya arwah sebelum ni. Takkan kita nak buat sia-sia, kita nak bagi tengok cerita yang tak apa-apa, yang merepek-repek. No. InsyaAllah kita paling kurang pun insya-Allah lawak-lawak, apa saja yang ada, apa saja dalam cerita tu yang menjadi kegemaran ramai, yang disukai orang, apa semua, kita akan adakan semua benda tu dalam cerita 19 puasa. Tempurlah sikit. Tapi siapa? Okey? Alright, baik. Terima
kasih Ben. Mungkin jam tak jam kita dah menghampiri 1 jam hari ni Ben. Wah, dah 1 jam saya bercakap Sisi berbicara. Mungkin satu soalan Patut saya penat. Okey, apa? Satu soalan daripada penonton kita. Satu soalan cepat. Satu soalan. Satu je, jangan banyak-banyak. Satu je sebab kita dah menghampiri 1 jam. Aduh, dia angkat tangan pula dia ni. Tu dia. Aduh, kenapa kau angkat tangan? Kalau tak ada habis dah ni, tak ada lah. Okay. Soalan yang terakhir pada penonton. Silakan. Apa dia? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Pertama sekali saya merupakan peminat setia Abang Bel Mengasih lah. Alhamdulillah, terima kasih. Daripada 16 puasa, 17 puasa saya memang tengok dari awal lah. Okey, baik, terima kasih. Soalan saya lah, sebelum ni saya tengok tahun 2022 tak silap saya atau 2021 Abang Bel pernah berlakon di UPSI sendiri dalam filem Bui Betul. Yes, betul. dan saya alhamdulillah diberi kesempatan untuk jadi ekstra lah masa tu. Okey, payment tak dapat ke? Dapat. Okey, dapat. Saya risau pula Abang Bel boleh bagi payment saya. Payment tak dapat saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebagai ekstra, sebagai pemuzik lah untuk scene Pak Azad dengan Kak Lina. Alina Pokok. Jadi saya nak tanya Abang Bel sendiri lah, apakah pengalaman paling yang Abang Bel tak boleh lupa sepanjang syuting di UPSI yang kami sayangi ni? Okey. Itu saja. Terima kasih. Yes. Sini. Okey. Lari sikit daripada cerita ni yang kita cerita pasal UPSI, UPSI. Okey. Alhamdulillah satu orang kata tempat belajar, sebuah universiti yang sememangnya bagi pendapat saya antara yang terbaik yang ada di negara kita ni. Alhamdulillah. Anda sebenarnya belajar satu tempat yang bagi saya memang sesuai sangatlah yang dikatakan apa tu muazzin? Muallim? Tak betul. Muallim. Orang kata bandar pendidikan lah. Bandar pendidikan memang selayak-layaknya lah tuan-tuan dan puan-puan. UPSI ini memang sepanjang penggambaran saya tidak ada masalah, cukup selesa. Pelajar, lecturer atau sesiapa saja sini, saya sepanjang saya membuat penggambaran, alhamdulillah tidak ada satu masalah bagi saya. Saya selesa sangat. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi untuk orang kata bagi kami untuk membuat penggambaran dekat sini. Dan satunya saya dapat juga orang kata bekerjasama, dapat juga berlakon tadi dengan sahabat tadi tu, adik kita tadi tu, dan alhamdulillah dia kalau dia tak suka mesti dia tak tanya soalan ni, ataupun dia tak ada kat sini kot, mestilah dia menyampah. Tapi alhamdulillah syukur sebab dia masih lagi, dan dia saya dapat rasakan bukan saja kami seronok, malah mereka-mereka orang-orang kat sini, insan-insan yang ada kat sini semuanya menerima kami ataupun saya dengan baik, dan mereka seronok sangat untuk kita bekerjasama. InsyaAllah kita boleh bekerjasama lagi dekat UPSI ni, UPSI ni. Terima kasih. Sebenarnya nak tambah Bel, kalau Bel in the future nak buat penggambaran kat sini kan, sebab Timbalan Naib Chancellor Hepa dekat sini, dia boleh supply dengan semua pelajar yang ada dalam UPSI ni untuk ekstra untuk watak-watak tambahan untuk Bel. Dan untuk maklumat Bel, di kampus kat sini baru saja kita sambut 100 tahun penubuhan UPSI, dan bangunan-bangunan di sini diisytiharkan sebagai bangunan warisan negara. Jadi kalau Bel nak dapat scene yang cantik, bangunan-bangunan yang cantik yang klasik dekat sini tempatnya. Kalau tak cukup kat sini Bel, kita ada lagi satu kampus Sultan Azlan Shah. Dekat sana ada banyak lagi fasiliti yang ada kat sana. Nak pakai stadium, nak pakai kolam renang, nak pakai macam-macam, nak menggunakan extreme sports, nak naik, nak masuk dalam sungai, semuanya ada dekat UPSI ni. Bel, tak cukup dengan tu Bel. Bel nak perlukan robot, nak perlukan inovasi, nak perlukan makmal berteknologi tinggi. Kita ada Timbalan Naib Chancellor Pendidikan dan Inovasi kita, Prof Su, sentiasa menyokong nak guna makmal anytime. Siang malam dibuka untuk Bel. Okey. Yalah. Jadi orang kata bukan kata cerita pasal orang je lah. Mana kalau cerita pasal robot, alien dan sebagainya pun boleh buat dekat sini. InsyaAllah terbaik. UPSI, UPSI terbaik. Ya.
Dan tak lupa juga saya rasa ialah orang kata tempat ni pun satu sejarah, dan sememangnya bila saya datang sini saya dapat rasakan lebih-lebih lagi pelajar pun kena proud, kena bangga dengan UPSI ni, sebab anda pun sama-sama berada dalam sejarah juga di negara kita, insya-Allah. Semoga dengan sejarah ini, dengan besarnya nama UPSI ini, anda menjadi seseorang yang terbaik, bukan setakat di sini saja, malah untuk negara kita juga. Ya, insya-Allah, amin. Baik, itu dia. Apa kata kita berikan tepukan bagi buruh-buruh Bel Nasri yang tak diam kita dah hampir 1 jam ya. Sila dia. Kalau nak sembang memang lama lagi Bel kan. Tapi itulah dia input ataupun perkongsian daripada Bel sendiri. Bagi pihak pengajar kami mengucapkan jutaan terima kasih di atas kesudian Bel bersama kami, walaupun jadual Bel sangat padat. Kalau tengok TikTok Bel, tengok dia punya Facebook, macam-macam tempat, mana tu tempat dia. Ada. Kadang-kadang yang banyak tu itu yang sempat saya ni. Banyak juga yang saya tak upload, tak sempat, ambil je gambar, tiba-tiba lupa, dah jadi dah lama sangat. Itulah antara orang kata saya hari ni, alhamdulillah, saya terima kasih juga kepada penganjurnya ya, kerana awak lock saya lama dah. Alhamdulillah, tepuklah sikit untuk penganjur kita. Terima kasih juga kepada mereka-mereka yang bekerjasama dalam orang kata pesta buku ini. Dengan kehadiran yang begitu ramai sekali, alhamdulillah, moga-moga saya percaya UPSI akan menjadi satu tempat ilmu, pengembangan ilmu yang nombor 1 di dalam Malaysia ini, insya-Allah. Okey, baik, terima kasih juga kepada Pusaran Tunku Bainon dan juga penerbit UPSI ya, sebagai penganjur bersama Pesta Buku UPSI ke-18 di Bel. Baik, kita nak ambil gambar dengan Bel ramai kat bawah, dan juga pengunjung kita pun ramai yang nak beramah mesra dengan Bel, nak ambil gambar. Boleh Bel, ada masa sikit baik, insya-Allah. Baik, kalau saya tak sibuk lah. Tak ada. Baik, itu baiklah tuan-tuan dan puan, untuk itu sekian saja segmen Bual Bicara bersama Bel Nasri. Sekali lagi kita berikan tepuk